Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Saya pandang-pandang je dah 100 lebih. Saya minta maaf, maknanya anda menunggu. Sebenarnya kalau sahabat-sahabat La Tahzan perasan, kenapa saya tak tulis atas tu tajuk semua kan. Tak tahulah, pagi-pagi tab ni dia duk berpusing. Saya tak boleh copy. Selalunya saya buka yang semalam tu lah. Mokcik tak reti kan. Ni mokcik dia Cik Rodia. Kenapa sunyi aja, serius je cik. Saya tengah pegang handphone satu lagi ni. Saya hubungi tim khidmat bantu saya macam mana. Tapi itulah masalahnya. Saya yang tak reti sebenarnya, bukan depa yang tak pandai. Tak tahu dah lah. Kalut-kalut sekarang ni pagi. Setiap malam saya tidur rumah bapak saya bila ustaz tak ada. Jadi bila sampai ke rumah, kat bawah tu macam-macam lah nak ditengoknya. Lepas tu buka-buka je tab, dia duk pusing loading lah tu. Maksudnya dia tak boleh buka yang semalam-semalam. Jadi saya terus je live. Alhamdulillah boleh. So nanti saya minta bantuan tim khidmat ataupun saya tambah kemudian lah. Maksudnya siapa yang mendengar hari ni, kita sedang berada di bab yang ke-111. Saya tengok ya buku baru kita. Hari ni ada ayat Quran. So bila ada ayat Quran, saya suka pakai kitab baru sebab tulisan dia besar-besar. Tak lama ni tulisan dia cenonet sangat. 200 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 111. Pelajaran 111. Muka surat 214. 111. Wah, buku baru ni dia punya satu tu macam cute je kan. Tak. Jangan bersedih. Satu. Jangan bersedih. Kecacatan bukan halangan untuk cemerlang. Dalam buku baru, jangan bersedih, kecacatan bukan halangan untuk cemerlang. Subhanallah. Buku lama, baru Ustazah nampak apa perbezaan dia. Buku lama, jangan bersedih, kecacatan bukan penghalang untuk berprestasi. Maknanya kan sahabat-sahabat muslimat, ada jugalah word yang Okey, jadi saya suka buka kitab baru ni bila mana saya jumpa ayat Quran je. Sebab ayat Quran kat buku lama ni macam kecil sangat, so saya takut tersalah baca. Maklumlah Al-Haf kan, bukan Al-Hafizah. Allahumma salli ala Muhammad. Betul, Salina Muhammad Hashim. Tak reti bab-bab handphone ni. Sebab itulah Ustazah duk cakap, tanpa adanya tim khidmat Ustazah Zai, tak sampailah semua-semua ni kepada anda. Mereka lah yang banyak menolong. Masya Allah. Tolong bantu doakan tim khidmat Ustazah Zai dalam jagaan Allah sentiasa. Allahumma salli. Ya, Kak Siti Azmahani minta maaf. Nanti kalau tim khidmat baca, sebab mereka pun nak kerja, suri rumah pagi-pagi ni kan. Maksud Zunaiza Ahmad ada tak? Mesti dia pelik apa yang Ustazah cakap. Handphone saya ni pun problem. Handphone saya merujuk kepada tim khidmat ni. Saya rasa internet kot. Semoga okey. Sebab dari tadi saya punya mesej ke grup tim khidmat tak sampai. Tak sampai. Saya hantar video, saya hantar suara, saya hantar gambar, tak sampai. Pasal apa jadi macam ni? Pasal apa? Jawapan tak tahu. Sebab memang mokcik tak reti internet. Mokcik tu bukan anda ya, saya. Bismillah. Sedapnya dapat air panas-panas. Air panas ni, ya, maknanya sama kat Salina Salihuddin. Ayat je lain sikit. Lain tak berapa elok. Oh, lain tak berapa elok maksud. Sebab tu tak sampai ni saya punya ni. Saya minta bantuan tim khidmat, tapi sampai sekarang mesej saya tak lepas lagi. Lain anda okey ke? Tengok Kak Yanti pun kata tak ada. Dia tak tik lagi Kak Yanti. Allahumma salli ala Muhammad. Sedapnya dapat air panas. Lepas kita ambil madu, kita ambil air panas. Madu Yaman tau. Jangan macam-macam punya madu. Alhamdulillah, syukur. Baik, tak boleh lambat-lambat Ustaz.
Ustazah sangat penuh hari ni. Sangat penuh. Hari-hari pun penuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pelik Kak Yanti, dalam grup Ustazah Zaidi Hati tu sampai pula gambar untuk tim khidmat, tak sampai pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah, minta maaf dah lebih 300 orang. Maknanya anda memang menunggu. Saya minta maaf. Okey, dah 7.20. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Tergelak sebab dalam buku ni ada, macam mana boleh terselit kat sini, Happy Birthday Babah dari Alif Rayyan. Comel kan? Kelakar. Oh, ni daripada abang dia. Terima kasih abang ucapkan kepada Babah sebab banyak tolong abang, bagi hadiah dan mendoakan abang selalu untuk cepat mengkhatamkan Al-Quran. Alah sayang, Babah juga banyak belanja abang macam-macam dah. Maafkan abang kalau abang ada buat terguris hati. Allah, nak nangis lah pula. Ini Amir, dia apa bagi kad dekat Babah dia. Babah dia hari itulah masa bulan 6 punya. Macam mana boleh dekat sini? Ni daripada boyfriend Ustazah, dari Alif Rayyan. Cute-nya. Tengok dia sudah apa. Happy birthday Baba. Terima kasih Baba sebab belikan bendera Palestin. Masa birthday Baba di hari tu musim-musim Palestin. Terima kasih Baba sebab belikan bendera Palestin. Belikan mercon, ambil engkau. Mercon yang letup-letup tu. Belikan helmet basikal. Alah comelnya, semoga Baba sihat selalu. Alah Ustazah pula yang sebab. Baba bila nak kayuh basikal lagi. Alif Rayyan. Mesti anda menyampah kan? Tak kira nak baca juga sebab dah ada kat buku ni. Wah, Aisyah dia sopan sikit. Dia ala-ala Ustazah. Barakallahu fiqh. Pemain. Happy birthday Baba. Semoga Baba panjang umur, sihat, selalu dimurahkan rezeki. Semoga DF terus maju dan AFT boleh beroperasi semula. Allah sayang. Semoga Baba dihindarkan daripada COVID-19. Amin. Kakak minta Babah tolong doakan kakak berjaya di dunia dan di akhirat. Terima kasih sebab layan kakak macam anak Babah sendiri. Alah, ini nak nangis pagi-pagi ni. Terima kasih juga sebab belikan mercun. Musim bulan 6 hari tu birthday Babah dia. Masa tu musim apa? Ramadan ya? Raya ke apa? Mercun. Kami bagi mercun yang tu, yang baling-baling tu je. Yang lain-lain je. Kan Kak Salina ni gelak tau. Kan dah lah nak nangis dia, orang wish dekat Babah dia. Babah dia dah jauh kan. Lama dah Cik Rodia bulan 6 hari tu. Tapinya entah terselit dekat buku. Buku baru lah Tahzan ni saya macam tak buka sangat. Bila saya nak rujuk ayat Quran baru saya buka. Baik. Minta maaf. Janganlah nangis Ustazah. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Jangan bersedih. Kecacatan bukan halangan untuk cemerlang. Saya baca kitab baru, okey? Pada lampiran harian UKAZ nombor 10262 tanggal 741415 ini macam kita baca jurnal lah ataupun ada artikel-artikel ditulis yang dirujuk oleh Dr. Aida Al-Qarni. Terdapat sebuah wawancara dengan seorang buta yang bernama Mahmud bin Muhammad Al-Madani yang mempelajari buku-buku sastra dengan menggunakan matanya yang lain. Anda faham kenapa matanya yang lain dibegitukan? Kita manusia konon-kononnya sempurna sangat, memandang dengan mata dua yang Allah ciptakan, sepasang mata. Kenapa dipanggil sepasang? Kalau satu saja yang berfungsi pun dah dikira kecacatan. Maknanya bila sepasang dia kena bekerjasama. Dia saling bertolong bantu, dia saling memerlukan. Macam tu. Jadi kalau sepasang suami isteri, seorang kat Malaysia, seorang kat Madinah tu, jadi dia al-mengoni sekejap kan. Gurau. Lepas tu tak cukup dengan dua mata kiri kanan ni, tambah pula dengan cermin mata. So jadilah orang kata, kau di mata dah 4 pun tak nampak. Kalau ustaz orang Kedah dia cakap, kalau kita cari barang kan,
Tak nampak pun bang kat mana ni. Ulak patok lama dah. Mula-mula dulu kahwin kan terasa. Ulak patok lama dah. Maknanya tu, disamakan kita dengan ular pula ke? Macam mana? Ulak patok lama dah. Maknanya tu benda tu depan mata pun tak nampak. Kalau salah, jangan marah orang utara. Macam itulah. Maknanya kita kena guna mata kita sungguh-sungguh. Sepasang mata. Ustazah dah bercerita banyak kali kan. Masa mak Ustazah bedridden, almarhumah dulu. Sebulan sebelum mak meninggal, Allah cabut penglihatan mak. Tak nampak mata ni buka tapi tak nampak langsung. Masya Allah, puaslah kita macam mana kan nak bagi. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, jadi mata ni kena sepasang. Jadi kalau satu saja mulalah, kan kita ada rasa ketidakselesaan dan itulah dipanggil kecacatan dan berhak dah. Kan kalau ikut undang-undang Malaysia ni, Masya Allah kita dah boleh dapatkan kad OKU. Macam itulah. Jadi jangan terasa seandainya ada di kalangan yang menonton pada hari ini mendapat apa saja kecacatan daripada lahir ataupun sebab aksiden, sebab penyakit. Sekarang anda sedang mendengar, anda harus bahkan wajib bagi Ustazah tag kawan-kawan anda yang selalu merasakan kita ni kekurangan upaya Ustazah, kita ni tak sama macam orang lain. Masya Allah, Ustazah suka baca bab-bab yang macam ni. Walaupun kita alhamdulillah kecacatan, segi zahir ni mata okey lagi, tangan kaki cukup lagi kan. Bila baca bab-bab macam ni terasa subhanallah, kita belajar sesuatu. So hari ni kita belajar daripada seorang buta bernama Mahmud bin Muhammad Al-Madani yang mempelajari buku-buku sastra dengan menggunakan matanya yang lain. Sahabat, saya pernah punca terjebak dengan seorang buta tu. Jiran saya lah, dia ajak saya pergi reflexology, betul ke sebut yang picit kaki tu kan. Saya kata, kat mana kak? Dekat tempat orang buta. Sahabat, tempat orang buta. Tapi macam center tu ada campur lelaki perempuan yang buat picit kaki ni, yang buat urutan tu campur lelaki perempuan. So walaupun mereka buta, saya macam tak selesa. Tapi sebab saya dah dibawa kan, saya dah dibawa. Alah Ustazah, bukannya diorang nampak pun, diorang buta. Memanglah, tapi tak tahulah sahabat-sahabat, walaupun mereka tu buta, kita nak duduk dekat situ tu rasa macam tak selesa sebab ada orang lelaki kan. Jadi bila Ustazah dipicit kaki oleh si buta perempuan, Ustazah pun sembang dah dengan dia. Lepas tu kan, comelnya perempuan buta tu, ni cerita eksklusif ni. Comelnya perempuan buta tu, ingat lagi nama dia Yati. Orang keramat ni mungkin kenal kot. Kan nama dia Yati. Lepas tu dia bisik kat saya, Ustazah, saya ada benda nak cerita kat Ustazah, tapi bukan kat sini. Orang buta pun dia ada satu, macam mana sahabat-sahabat dirahmati Allah, memek muka dia tu, alah comel sangat. Apa dia? Tak boleh cerita kat sini. Tak boleh cerita kat sini. Lepas tu dah nak balik tu, Ustazah pun sembang dengan dia personal lah. Rupanya dia kata, saya sebenarnya tak selesa juga macam ni, ada orang lelaki campur. Kalau lain kali Ustazah nak buruk, panggillah saya, bawalah saya, Ustazah ambil saya kat bawah tu, saya pergi. Lepas tu okey, boleh ke macam tu? Boleh, tapi jangan melalui center. Fahamlah dia orang macam ada tu. Jadi kita faham tau sahabat-sahabat, kalau macam orang kontak tu mesti datang kat situ. Yelah, mestilah ada dia orang punya owner ke apa kan, yang ambil komisen kan. Macam tu lah biasa. Lepas tu jadi saya kata, okey, lepas ni Ustazah akan tunggu kat bawah. Kita tak faham macam mana Ustazah nak call awak. Ustazah telefon je, saya tahulah itu Ustazah yang call. Tu dia kau, dia ada nombor handphone canggih ni. Tapi masa tu tak ada smartphone lagi kot. Macam mana dia boleh tahu itu kita telefon? Jawab, Ustazah dah sampai ke kat bawah. Sabar je lah, terkejut kita. Sejak daripada tu, dia macam urut kita dekat rumah Ustazah, ataupun Ustazah bawa pergi rumah anak murid Ustazah ke macam tu. Tapi Ustazah lost contact dengan dia. Lepas tu kita bercerita, masa tu Ustazah mengajar dekat surau rumah Ustazah. Lepas tu, bestnya Ustazah ada mengaji. Boleh tak kalau Yati nak join sekali? Okey, boleh sangat. Tapi itulah Ustazah, dulu Yati belajar Iqra' sampai situ je, Iqra' 6 je. Sebab tak ada siapa pun nak belikan Quran Braille tu yang mana? Yang 30 juzuk tu. Lah ya ke? Mahal ke Quran tu?
Saya tak ingat lah muslimat harga dia, ratus ke ribu saya tak ingat. 30 juzuk Quran, dia satu juzuk, bukan satu juzuk, 30 juzuk kot. Jadi saya cakap dengan anak-anak murid saya yang belajar mengaji ni, ingat tak yang saya bawa hari tu dia sebenarnya teringin nak beli Quran Braille, harga dia sekian-sekian. Apa tu, tak apa Ustazah, jom kita sama-sama share, kita belikan. So kita belikan, saya hantar kat dia satu kotak tu. Sempatlah kami tengok dia belajar baca Quran, dia baca Quran merangkak-rangkak, dia tunjuk. Ini maksud yang saya nak sebut matanya yang lain. So ada je subhanallah kaedahnya Allah melalui hujung jari ni sahabat-sahabat muslimat, dia boleh baca Quran dengan baik. Baca Quran dengan baik. Lepas tu kan yang syahdu tu, bila saya sengaja suruh baca kan, baca ala-ala qari'ah tu, jadi makcik-makcik lain tu tenganga. Sebab apa? Macam mana dia boleh baca tu, tangan dia kat situ kan dia boleh baca. Subhanallah, rasa macam besar sangat pahala makcik-makcik yang share duit belikan dia Quran masa tu. Lepas tu entah macam mana tempat dia mengurut tu pindah. So sampai sekarang saya lost contact. Moga-mogalah dia baca lagi Quran dia tu, kan. Jadi saya belajar sesuatu. Itulah Ustazah suka belajar daripada orang lain. Ya Allah Tuhan, nak tak nak je, mulalah ceramah Ustazah masa tu dengan pelajar-pelajar yang sihat. Kalau hampa ni tak mau nak mengaji lagi, tak tahulah dia tu dapat hadiah Quran daripada Ustazah yang membolehkan dia baca Quran. Sebab sebelum ni dekat pusat pengajian dia yang lama tu hanya orang sponsor Iqra' saja. Dah habis dia dah ulang-ulang Iqra' je lah. Dia tak ada Quran kan. Jadi bila kita dah belikan Quran tu, hari-hari dia baca Quran. Jadi Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, betul orang yang buta mata hatinya lagi terang. Sangat setuju. Ini nak cerita apa sahabat-sahabat? Nak menceritakan maha besarnya Allah. Allah tarik tang sini, Allah lebihkan tang tu. Tapi anda sama sekali takkan merasa lebih kalau anda tidak menggunakan akal dan mata hati anda. Melihat kebesaran Allah, bersyukur atas apa yang Allah berikan. Sebab tu syukur dulu. La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya Allah jamin bila kita bersyukur, Allah pasti tambah lagi nikmat. Sekarang yang kita rasa macam susah dah jatuh ditimpa tangga. Sebab sulit pertama tu kita tak syukur dulu. Ustazah cakap senang lah, laki saya mati kot, takkanlah saya nak bersyukur. Ya Allah, mati tetap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan depan jenazah tu alhamdulillah bang mati dah, bukan. Mampuhlah mak mentua kita, kak ipar, adik ipar kita kata, kau dah kenapa abang aku mati? Alhamdulillah pula. Ajaran Ustazah Zai jenuh. Ustazah pula kena tarik tauliah sebagainya satgi. Bukan macam tu maksud. Memanglah mana ada orang seronok bila ditimpa musibah. Tapi pandang Allah dulu. Syukuri dulu. Sahabat-sahabat, ya Allah, Engkau ambil suamiku, Engkau kuatkan aku, Engkau beri kesihatan yang baik pada aku untuk meneruskan langkah kakiku, memberi nafkah kepada anak-anakku. Pandang dulu Allah. So kawan ni dia masih lagi boleh baca Al-Quran. Jadi minta maaf, dah lah start lambat tadi. Cerita pula pasal orang buta. Tak boleh nak panjangkan lagi, nanti tak habis. Hari ni kena habiskan sahabat, kena habiskan walaupun saya nak pergi masjid ni. Okey, mana tadi? Beliau telah mempelajari banyak buku sejarah dan majalah, mengikuti berbagai seminar dan membaca surat khabar. Anda faham kita sedang bercerita tentang orang buta. So mohon terasa kalau kita tak buat benda-benda ni. Benda apa? Dia si buta ni membaca banyak buku sejarah dan majalah. Hampa duk baca apa? Kisah-kisah artis saja. Bukan hampa lah, orang lain janganlah duk marah. Ustazah Zai ni duk tuduh-tuduh orang, dia cabut tak lalat tu baru tahu. Tak, bukan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nak cerita, ya Allah, saya baca tadi. What? Orang buta baca buku sejarah yang kalau baca kompom tidak. Itu sajalah saya. Tapi kalau sejarah-sejarah, sirah-sirah Rasul semua saya suka. Kalau baca sejarah kan, Ustaz Azwan lagi lah. Kalau pergi berjalan rehlah kat mana-mana sahabat. Contoh kan ada ground yang kami duk. Kita kan booking mana-mana, contoh macam Langkawi kan. Pergi Langkawi contoh, ada senarai, antara senarai nak pergi Mahsuri. Yang Mahsuri ni ada apa sebenarnya? Alah, dulu-dulu kan kita biasa pergi bang. Alah ya Allah, buat sakit kaki nak berjalan cerita pasal Mahsuri tak habis-habis. Google aje lah cerita Mahsuri tu kalau nak tahu. Kita pergi tempat yang bermanfaat sikit. Marah orang Langkawi kan. Maknanya kalau nak pergi mana-mana, sahabat-sahabat macam kami dibawa pergi Jordan yang Petra tu kan, Masya Allah, tabarakallah, memang penceritaan sejarah je.
Ustaz, bila nak balik ni, email aku bila nak balik ni, memang tak suka sejarah lah. Sejarah benda-benda yang tak ada kena mengena dengan, sebenarnya tak ada satu ilmu pun yang tak ada kena mengena dengan Islam, tapi sebab tak suka kan, dia tak suka sejarah. Jadi ustazah pula, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak suka baca buku sejarah tu. Ingat lagi ketika SRP, saya ingat lagi SRP, percubaan saya dapat 7 kan, masa tu kan bukan macam AB macam tu kan. Lepas tu sedihnya, Allah, takutnya aku kalau SRP sebetulnya aku dapat teruk macam ni. Tapi Cikgu Ashraf, saya ingat lagi, dia sangat memotivasikan. Tak apa Muzayyana, kau dapat ni cangkul ni. Cangkul, tak faham. Kau dapat ni cangkul ni, buat lagi. InsyaAllah nanti dah boleh jadi hebat. Kan kau buat je lagi, baca lagi. Tengok ni, apa ni, banyaklah latihan-latihan dia bagi. Dapat cangkul pun okey. Dia tak downkan kita walaupun kita dapat teruk masa percubaan SRP tu, ingat lagi. Lepas tu dapat cangkul ni, kurang-kurang kau jadi petani. Petani kalau tak ada cangkul macam mana buat kerja? Kau dapat cangkul juga. Rupanya dia cakap cangkul tu 7. Dia nak bagi kita bersemangat. Okey, sebab tu ada guru-guru kita yang sampai sekarang kita kenang. Oh, kalau tak kerana Cikgu Ashraf dulu mau sejarah aku teruk masa SRP, Alhamdulillah dapatlah juga antara best student kan. Sebab apa? Sebab walaupun masa pendek, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita bangkit sebab hanya melalui kata-kata. That's why bila kita bercakap dengan orang, kita sedih tengok orang sedih. Tapi macam mana kita nak bagi dia gembira? Macam mana kita tengah ada masalah, masam, pergi pejabat, masam, moncong. Kau dah kenapa ni masuk pejabat lemau, moncong macam ni? Cubalah ceria-ceria sikit. Cuba kita ada masalah kat rumah, kita masuk pejabat, kita senyum. Orang tak tahu kita ada masalah. Wah, ceria semacam hari ni. Kan? Dalam hati kata, kau tak tahu aku sebenarnya tengah ada masalah, tapi sebab aku tak nak orang lain pun bermasalah, maka aku paksalah diri aku untuk senyum. Gitu. Barulah senyuman kita tu dipandang sebagai sedekah. Barulah keceriaan kita tu, sahabat-sahabat, memberi manfaat pada orang lain. Bukan ceria pelik, tak senonoh, jumpa orang lelaki nak gending, nak gelak-gelak, nak abang. Kan? Kau dah apa hal kau dengan orang perempuan, kau tak ada nak manja-manja gitu. Dengan kawan-kawan pejabat lelaki, kita bawa nasi goreng ni, jom makan sama-sama dengan kita. Memanglah syok orang tu. Bini dia tak pernah goreng nasi kat rumah. Hang hari-hari bawa nasi goreng bodoh nak makan dengan kawan-kawan sepejabat. Mohon terasa. Ramai orang yang buat macam ni, sahabat-sahabat, dengan orang perempuan semua. Saya tak suka kawan orang perempuan, Ustazah. Mulut suka ngumpat. Saya suka kawan orang lelaki. Orang lelaki tak suka ngumpat. Itu sahabat dirahmati Allah, bukan. Anda sebut cangkul 7. Oh, cermin mata 8. Oh, saya tak pernah dapat 8 Siti Hazilah. Sebab tu saya tak tahu istilah cermin mata. Saya tahu, ingat lagi, cangkul 7. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita betulkan, kita perbaiki. Jadi semua itu akan menjadi satu motivasi yang baik. Cuba tengok buku Bidadari di Pintu Firdausi yang Ustazah selalu sebut. Dia seorang guru yang kawan-kawannya setelah kematian dia kena kren tombang di Mekah 2015. Guru-guru sekolah sangat merindui dia. Kerana apa, sahabat-sahabat? Asal masuk sekolah, masuk kerja, pergi bilik guru, tak pernah muka com. Faham tak muka com ni apa? Ceria, sengih, seperti gambar. Kalau anda tengok buku Bidadari di Pintu Firdausi itu, anda google lah Bidadari di Pintu Firdausi. Muka dia, mana buku saya, muka dia sengih. Jadi ada orang yang komen, kawan-kawan kenalan dia, macam ni lah muka dia, senyum je. Masya Allah, ciri kematian husnul khatimah. Kita pun pelik. Cikgu kan banyak masalah, stres kadang-kadang dengan ibu bapa, dengan pelajar, dengan kementerian pelajarannya, dengan guru besarnya, kawan-kawan sebilik gurunya, macam-macam. Kan ada sahabat-sahabat yang guru ni. Udah-udahlah tu dah 9 toge pula. Fokus. Okay? Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia senyum je. Tu dia kata apa? Dia ni membawa aura positif pada orang. So kita nak jadi diri kita macam tu, sahabat-sahabat, tanpa kita sedar dengan senyuman kita. Perempuan, senyuman kita macam mana dengan kawan-kawan perempuan kita? Hang dengan orang perempuan tak pernah senyum, dengan orang lelaki, kawan sepejabat, semua hang nak bertepuk tampar. Please. Okay, kalau jumpa kat Ustazah Azan memang nak kena, nak piat telinga. Yang kau tergedik-gedik dengan orang lelaki tu pasal apa? Kenapa dengan orang perempuan kau tak nak sengih-sengih senyum? Sahabat-sahabat, kan ada jenis orang yang macam ni, tolong. Kan kita senyum, kita gelak ketawa, semua ada batasnya dalam Islam. Okey, sebelum kena bebel lagi, jom kita sambung.
Dan ini sebab sejarah dan majalah lah. Ni tadi pergi kisah nombor 7 pula. Mengikuti berbagai seminar dan membaca surat khabar. Dia dengan buta matanya tu mengikuti berbagai seminar. Anda ada seminar. Tak adanya nak seminar. Saya nak buat webinar tau sahabat. Saya nak gunakan buku. Mana kitab saya ni, 50 wasiat Rasulullah untuk wanita. Duk berangan ni aku nak bawa khulasah 50 wasiat ni. Tapi tak cukup ni kalau 2 jam. Ni kalau aku buat separuh hari pula, takut depan Google Meet lagi kan. Daripada 100 orang daftar, tinggal seketul orang je. Kan? Jadi maknanya kita macam mana tengah-tengah pikir-pikir lagi lah nak bagi apa ni, berkesan kan benda tu muslimat. Ini orang buta join berbagai seminar, subhanallah, dan membaca surat khabar. Lah ni orang tak baca sangat lah surat khabar, subhanallah. Kadang-kadang beliau menyuruh salah seorang sahabatnya untuk membacakan sesuatu untuk didengarnya. Tu dia tak boleh guna mata dia. Dia suruh kawan tu, Allah, sama dah dengan sahabat saya. Anda biasa baca tak kat Facebook saya? Kisah saya berkawan dengan sahabat saya, junior saya setahun sebenarnya, habis SPM, Allah uji dengan bapa dia meninggal. Sebagai anak sulung mesti dia stres, macam mana nak uruskan keluarga. Kemudian tiba-tiba doktor dapat tahu dia ada ketumbuhan dalam otak, kesan pembedahan kepala tu, dia lumpuh dan matanya buta. Sampai sekarang, bayangkan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dunia dia hanya bilik dan ustazah akan menjadi agenda tahunan. Hati ni kalau boleh nak jadi agenda bulanan, tapi sebab rumah dia jauh dengan rumah ustazah kan. So ustazah belajar dari dia. So cakap, Tis, macam mana kau boleh baca, kau boleh hafal Waqiah, kau boleh hafal Al-Mulk? Mak dia cakap, dia suruh saya baca, dia ikut. Saya baca, dia ikut. Kadang-kadang saya hadiahkan dia radio, dengan radio untuk dia dengar IKIM FM. Masa tu saya tak keluar TV apa semua lagi kan. Dia suka dengar saya kat radio. So saya hadiahkan dia radio. Lepas tu dah lama tu saya hadiahkan dia radio digital. Makasih Zai, makasih kau bagi radio digital ni. Sebab dia on saja tu macam-macam ayat Quran. Anda tahu, dengan mendengar sudah beberapa surah dia hafal. Ya Allah, Ustazah Zai kalau ziarah dia rasa macam nak nyorok bawah katil. Saya melawak kat dia. Saya cakap, please, aku rasa macam nak nyorok bawah katil engkau. Janganlah, kenapa nak nyorok bawah katil? Aku malulah dengan kau. Kau hanya dengar, kau boleh hafal. Aku ni haf je dari dulu. Kan? Dia kiki. Kau tak apalah, kau dah kan, macam-macam lah dia cakap kan. Jadi kita malu dengan dia. Malu-malu tapi tak buat lagi. Sekian dia maklumkan. Okey, sahabat-sahabat dirahmati. Kadang-kadang beliau menyuruh salah seorang sahabatnya untuk membacakan sesuatu untuk didengarnya sehingga jam 3 pagi. Muka surat 214, sayang, siapa yang bertanya tu. Hingga akhirnya dia menjadi salah seorang tokoh sastra yang disegani dan seorang yang sangat ahli dalam menciptakan kisah-kisah yang indah. Masya Allah, tabarakallah, sahabat-sahabat, bukan saja mencari kemanfaatan untuk dirinya, tapi menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain walaupun matanya buta. Samalah macam yang Ustazah bawa live di page Al-Fawaz Travel dulu, Pak Cik Talib. Mata buta, tapi jadi setia usaha perkim wilayah ketika itu. Ustaz kata, yang setia usaha kot. Nak type surat, masa tu bukan komputer, nak type surat, nak segala. Rupanya kami kenal dia 20 tahun dulu, sampai sekarang masih buat kerja-kerja setia usaha. Bayangkan, mata buta, berkhidmat dengan orang-orang yang celik. Masya Allah sahabat, kita ni tak cukup lah, tak cukup modal lah nak berlagak atas dunia ni. Faham maksud Ustazah? Kalau kita tengok semua ni, tak cukup modal. Kau siapa nak belagak-belagak atas dunia ni? Kan orang yang buta berkhidmat, orang yang macam ni berkhidmat. Engkau tu duduk saja. Makin bulat lagi ada. Cakap kat diri sendiri. Okay? Sebab semalam pakai baju kurung. Lepas tu leher macam tak berapa nak masuk dah. Tak tahu pasal apa. Okay. Mustafa Amin dalam sebuah rubrik fikrah ni, macam apa ni, himpunan, catatan, macam jurnal lah kita buat. Dalam surat khabar Timur Tengah, menulis sebuah pernyataan yang diantaranya sebagai berikut. Bersabarlah 5 minit. Ni sangat deep. Cuba garis kalimah ni. Bersabarlah 5 minit saja terhadap tipu daya orang yang menipu. Anda janganlah pula kira, okey Ustazah 5 minit okey dan 5 minit tak dapat apa pun Ustazah. Alah, sama juga macam, janganlah
Janganlah apa ni ikutkan sangat al-jahilun tu sahabat-sahabat. Macam kalau orang kata, betul ni, Saidina Ali sangat percaya sedekah 1 dapat 10. Hangpa jangan pagi tadi masuk dekat tabung masjid RM1, tengah hari ni duk kira dalam akaun tak ada pun RM10. Sama macam 7 langkah orang yang ziarah hantar mayat ke kuburan. 7 langkah, elok dia kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dia tulis. Tak dengar pun Ustazah. Ya Allah, ini gambaran masa yang sangat singkat. Bersabarlah 5 minit saja. Maksudnya nak suruh sabar ni tak lama mana. Sebab dunia ni akan berakhir. Sahabat-sahabat. Kak Nazah, al-jahilun hari ni tak sampai hati pula nak sebut al-mengongi. Bersabarlah 5 minit sahaja terhadap tipu daya orang menipu. Ustazah sampai hati dia buat saya macam tu. Saya kan kalau orang mengadu-mengadu macam tu sahabat-sahabat, sebenarnya saya mati kata. Kenapa saya kata mati kata nak cakap? Kalau dia masih dalam hidupnya fokus dengan orang tu tipu saya, anda akan lemau. Dalam hati saya ni macam nak cakap macam kau seorang pernah kena tipu. Aku tak pernah. Kan sahabat-sahabat, aku tak pernah. Minta maaf sahabat-sahabat, saya tahu anda mencari kekuatan. Tapi selama mana orang nak berikan kita kekuatan? Kecuali kita sendiri. Bila kita baca bersabarlah 5 minit saja, 5 minit mungkin jadi 5 tahun. 5 tahun mungkin jadi 50 tahun. Sahabat-sahabat, so saya ingat boleh sabar kalau 50 tahun. Dunia je. Kita nak kejar akhirat tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Orang yang dizalimi, orang yang ditipu sedang dilindungi oleh Allah. Sedang dijaga oleh Allah. Kalau tidak, Nabi tak bagi tahu doa orang yang teraniaya tu makbul. Doalah, kamu nak angkat senjata dengan dia. Dia yang tipu kau tu jos jerung kot. Engkau bilis, macam mana kau nak lawan? Hanya lawan dengan senjata sabar dan doa, sahabat-sahabat. Lawan dengan senjata sabar dan doa. Percayalah, anda akan tak lama setelah anda lawan dengan senjata sabar dan doa, Ustazah jumpa lagi. Kak, macam mana? Minta maaf, saya bukan nak busybody. Saya tanya ni, orang yang akak cakap macam tu lah Ustazah. Dia duk bawa lari duit saya macam tu lah. Tapi Alhamdulillah Ustazah, sejak daripada tu saya menggunakan senjata sabar dan doa. Ustazah tahu, saya terlepas yang tu, saya didatangi dengan rezeki luar jangka. Kembalikan pada Allah pemilik rezeki. Kenapa kita jadi down, lemau, nangis tak habis-habis? Sebab kita hanya fokus dengan yang hilang. Sedangkan yang banyak tu ada lagi. Nak suruh ke Ustazah nyanyi lagi? Selalu sangat dah, hampa pun dah naik hafal dah. Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Yang ada tu anda tak syukuri, yang tak ada itulah anda risaukan. Sahabat, siapa yang kematian tu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga Allah Subhanahu wa taala kuat dan redakan hatinya. InsyaAllah nanti di syurga bertemu dengan semua kesayangannya semula. Takziah, Baik. Bersabarlah 5 minit saja terhadap tipu daya orang-orang yang menipu, kezaliman orang-orang yang zalim, dan kekejaman orang-orang yang kejam. Semua ni orang makhluk yang menipu, orang zalim, orang kejam, kita tak suka. Kemain kita tak suka. Tanya diri, jujur, aku pernah tak menipu? Aku pernah tak kejam? Aku pernah tak zalim? Kita kalau orang buat macam tu kat kita, punyalah tak suka. Tapi tak sedar-sedar benda tu ada dalam diri kita. Walaupun sedikit. Penipu tu sedikit, kejam tu sedikit, zalim. Alah, saya tipu sikit-sikit je Ustazah, dia tipu banyak-banyak. Anda ingat sikit-sikit, kecil-kecil tu anda sedang tipu siapa? Tipu, zalim, kejam kepada dirimu. Dan orang yang meletakkan dirinya seperti itu, dia sebenarnya sedang menzalimi agamanya, sedang menipu Allah. Kau boleh tipu Allah ke? Takkan boleh, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu jangan buat benda tipu, benda kejam, benda zalim walaupun kecil. Sebab yang sedang anda derhakai itu adalah Allah yang maha besar. Tolong faham Kemain kalau orang lain buat tipu, kejam, kita pum. Tapi yang sendiri buat tu kita tak ingat. Ingat tujuan ilmu untuk betulkan diri kita. Amat sukar untuk betulkan orang. InsyaAllah mudah untuk betulkan diri kita. Mulakan.
Sebab jalinan tali itu akan terjatuh. Ada line tak cantik ni ada minta diri sebab line tak mengizinkan. Saya minta maaf sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab jalinan tali itu akan terjatuh. Wah, siapa Zuraidah Ismail buat status WhatsApp? Anda sebut pasal status WhatsApp, nanti saya nak melawak lagi dalam Facebook saya. Apa dia sahabat-sahabat? Saya kena bahan gelak yang begitu dahsyat dengan Aisyah semalam. Anak-anak buah saya tidur rumah bapak kan. Kena bahan. Dia tengok, kak, kat mana kau tengok tu kak? Umi tak tahu ke dekat status WhatsApp dia lah. Dalam family group kan ada handphone-handphone sekian kan. Umi tak tengok ke dekat status WhatsApp? Status WhatsApp tu apa? Macam Umi tulis status FB tu ke? FB tu lain Umi. Bayangkan budak baru 9 tahun. Ini status